Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murshidah akan berkongsi tentang makanan yang popular di Selangor, iaitu sate kajang. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya sate ini adalah sebuah makanan tradisional yang berasal daripada Indonesia atau secara khususnya daripada Jawa. Jadi sebenarnya sate ini telah dibawa oleh orang Jawa dari Indonesia yang berpindah ke Malaysia pada tahun 60-an. Mereka telah mempelopori perniagaan sate dan akhirnya sate ini berkembang di Bandar Kacang, seterusnya ke seluruh Malaysia. Sate juga adalah hidangan kebangsaan atau national dish masyarakat Indonesia. Jadi di meja saya ini, saya ada beberapa batang sate ayam dan juga beberapa batang sate daging. Ini adalah contoh bagaimana sate dihidangkan di Malaysia. Jadi kita ada sate, ada nasi impit, ada irisan bawang dan timun, dan perkara wajib yang perlu ada bersama sate ialah kuah kacang. Jadi sate ni sebenarnya diperbuat daripada daging yang telah dipotong dalam bentuk kiuk atau telah diiris. Kemudian diperap dalam sos yang diperbuat daripada serai, lengkuas dan lain-lain. Kemudian daging tersebut akan dicucukkan pada lidi yang sebagai contoh lidi macam ni. Kemudian akan dibakar di atas arang. Jadi biasanya untuk menambahkan aroma dan bau wangi kepada sate ni, pembakar sate juga akan menggunakan serai dan menyapu minyak ke atas daging sate ni sehinggalah masak. Yang popular adalah sate kajang Haji Saburi, sate bilis dan sate lain-lain di Kajang. Namun begitu, negeri lain juga ada sate lain seperti sate celup dan sate lok-lok. Sate tidak dimakan pada masa tertentu, namun begitu amat popular dalam kalangan masyarakat Melayu ketika membuat rumah terbuka semasa hari raya. Namun tetap digemari oleh seluruh masyarakat Malaysia. Hai Damia. Hai korang. Saya dengar awak nak masak hari ni. Apa masakan hari ni? Mesti korang nak tahu kan apa saya nak masak hari ni. Walaupun korang tak nak tahu, dengar je apa saya masak. Okey, sambil korang tengok video ni, saya akan cakap lah pasal masakan saya. Okey, saya nak buat umai. Umai ialah makanan laut tradisi kaum Lanau di Sarawak. Majoriti mereka tinggal di muka ikan Bintulu. Berdekatan dengan laut, saya pilih udang sebagai star of the dish here. Tapi asalnya ikan empirang ataupun pirang menjadi pilihan disebabkan isinya yang nipis dan mudah didapati di Sarawak. Penyediaan ikan pirang ni pula agaklah rumit sebab isinya yang penuh dengan tulang. Jadi kalau kalian rasa nak tukar dengan ikan lain, boleh je, seperti ikan kembung atau ikan bawal. Untuk sesiapa yang kurang gemarkan ikan dan suka memilih sumber ikan yang segar, boleh cuba umai obor-obor atau umai udang. Part yang paling penting dalam penyediaan umai ini ialah limau. Makanan laut kita perlu diperap dengan perahan limau kasturi yang mencukupi. Jadi pastikan anda ada stok limau kasturi yang mencukupi ya. Umai sangat mudah disediakan seperti yang anda dapat tengoklah dalam video ni. Senang kan? Tak rumit gitu. Gunaan limau nipis ni tambahan je ya korang. Ini adalah tips dari nenek saya je. Bagi penambah wangi dan rasa kepada umai kita. Kepedasan, kemasaman dan kemanisan umai ni boleh diubah sesuai mengikut cita rasa kalian. Satu lagi, kalian boleh simpan umai ni di dalam peti sejuk untuk beberapa jam. Dan jamu umai sejuk-sejuk ataupun boleh je makan terus. Inilah hasilnya. Lapar pula saya tengok. Baik tak cara penyediaan umai tadi? Menarik! Dia boleh jadi pembuka selera ataupun boleh makan bersama dengan nasi gitu. Sebelum saya lupa lah, saya nak cakap ni, umai terdapat umai cicah dan umai campur. Yang biasanya kita orang buat umai campur. Umai campur je sebenarnya campuran semua sambal sekali. Umai cicah pula ada sambal dan ikan dia berasingan. Sekian, itu je dari saya. Selamat mencuba guys. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang ikan patin masak lemak tempoyak. Sedikit fakta menarik tentang makanan ini. Ia adalah sangat popular di negeri Pahang. Lebih-lebih lagi di daerah Temerloh. Ada terdapat hampir 70 buah restoran yang menjual lauk ini di daerah Temerloh sahaja tau. Banyak kan? Bahan yang pertama adalah ikan patin. Terdapat dua jenis ikan patin buah dan ikan patin sangkar. Harga untuk ikan patin buah boleh mencecah sehingga ratusan ringgit per kilogram kerana isinya yang lebih premium berbanding ikan patin sangkar. Bahan yang kedua ialah tempoyak. Tempoyak adalah isi buah durian yang ditambah dengan sedikit garam dan disimpan selama 3 hingga 5 hari di dalam suhu bilik untuk proses penampaian. Tempoyak yang disimpan boleh bertahan sehingga berbulan-bulan lamanya.
Bahan yang ketiga, cili merah ataupun cili padi. Jumlah cili boleh disesuaikan mengikut tahap kepedasan yang diinginkan masing-masing. Bahan yang keempat, daun kesum ataupun daun kunyit. Ini dapat menghilangkan dan mengimbangi rasa dan bau tempoyak yang agak tajam tadi. Yeay! Ikan patin tempoyak kita dah siap. Bolehlah kita hidang dalam mangkuk yang cantik-cantik dan dimakan bersama nasi putih panas-panas dan ulam timbang beserta sambal. Kalau nak lagi pedas lah. Walaupun majoriti penduduk di Temerloh ataupun di Pahang memang terdiri daripada masyarakat Melayu, namun menu ini amat digemari oleh seluruh masyarakat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa, sehingga kan ramai yang sanggup travel ke Pahang semata-mata untuk mencari masak tempoyak ikan patin. Selamat mencuba di rumah. So, perkenalkan makanan seterusnya, cendol. Cendol ni makanan yang memang dah terkenal lah dekat Malaysia, and mesti korang semua pernah try cendol and tahu tak macam mana asal usul. Cendol ni dah lama diperkenalkan tahun awal 2000-an, 1923 macam tu, waktu zaman penjajahan British lagi, sebab time tu waktu zaman British tu adalah banyak kapal perdagangan apa semua kan. So kapal perdagangan ni dia akan bawa ais dalam kapal tu, ada macam peti sejuk lah untuk simpan ais. So bila datang berdagang dekat, especially dekat Melaka ataupun Penang waktu awal-awal zaman penjajahan yang pot-pot perdagangan ni, dia ambil ais yang lebih tu untuk dia hancurkan buat ais kisar, buat shave ice. Basically orang-orang rakyat tempatan menggunakan ais tu untuk jadikan makanan. So lama-lama benda ni berevolusi, jadilah makanan sampailah sekarang kita makan. Sekarang ni cendol ni dah terkenal lah dekat seluruh Asia Tenggara. Even dekat negara-negara jiran kita pun ada banyaklah negara yang memperkenalkan cendol ni dalam negara dorang. So macam kalau Thai dipanggil lacang, kalau Burma muat langsung, kalau Indonesia pun kita ada juga nama dia dawet. So macam dia depends lah on negara tu itself. Kadang ada negara yang dia letak ais dalam tu, ada negara yang tak letak ais, tapi basically bancuhan dia sama. Kita letak santan, lepas tu gula Melaka, dia punya cendol tu, jeli hijau tu, lepas tu ada sometimes ada yang letak pulut, tapi pulut tu lebih pada Malaysia lah, tapi basically asasnya tu sama. So now kita dah tahu pasal cendol, jom kita tengok cendol tu. Assalamualaikum. Kali ini kita akan menceritakan makanan dari Terengganu, iaitu makanan tradisional nasi dagang Terengganu. Sejarah nasi dagang Terengganu ini dikatakan dibuat secara tidak sengaja oleh orang berketurunan Bugis yang berdagang di Terengganu. Pada pagi Aidilfitri, mereka bercadang untuk menghidangkan makanan tradisional mereka, iaitu buah rasak, sejenis ketupat dalam daun pisang yang disediakan bersama gulai ikan tongkol. Namun, hari raya tahun itu jatuh pada satu hari awal daripada yang dijangka dan mereka masak dalam keadaan kelam kabut. Sultan Terengganu pada waktu itu juga terdengar akan cadangan mereka dan berhasrat menziarahi mereka. Dalam keadaan kelam kabut itu, mereka telah tersalah cara masak, dan apabila Sultan merasa sedikit makanan tersebut, baginda tersenyum dan baginda mahu nasi orang dagang itu dipersembahkan pada baginda untuk santapan pagi esoknya. Maka bermulalah perkataan nasi dagang. Sejak itu, berlakulah akulturasi serta tradisi yang baru, iaitu nasi dagang dimakan oleh rakyat Terengganu di pagi Aidilfitri. Namun, golongan berketurunan Bugis masih lagi boleh dikenali apabila dilihat makan nasi impit bersama gulai ikan tongkol. Jadi inilah nasi dagang Terengganu. Berasnya putih, dikukus dan dicampurkan dengan santan dan lazimnya dimakan dengan gulai ikan, tetapi boleh juga dimakan dengan gulai ayam. Hai, saya Nur Farhani dan saya berkongsi kepada anda semua mengenai nasi kawuk, iaitu nasi tradisional negeri Kelantan. Pertama, kita sediakan bahan iaitu dengan memerap ayam. Kita blend, bahan tu kita tumis.
Kita sediakan kacang panjang, terung, santan untuk diletakkan di dalam gulai, asam keping dan seterusnya kita akan menumis. Bahan yang telah kita blend, bawang merah, bawang putih, halia dan juga lengkuas. Kita tumis sehinggalah naik bau yang sangat wangi. Sementara itu kita sediakan bahan gulai iaitu rempah kari dan juga rempah kerutuk. Rempah kerutuk ialah perkara yang paling penting untuk anda letakkan di dalam gulai. Kita tumis hingga pecah minyak serta kita masukkan tulang-tulang ayam seperti leher ayam. Jadi kita akan menumis sehingga pecah minyak dan kita akan masukkan santan. Anda boleh adjust kuantiti santan yang anda mahukan. Anda boleh adjust juga dengan meletakkan air sama ada untuk memekatkan gulai atau mencairkan gulai. Setelah itu kita akan memasukkan terung yang telah pun kita potong dan kita akan tutup periuk sehinggalah terung dan juga kacang panjang tersebut telah pun empuk. Jadi kita akan sediakan ayam berempah yang telah pun kita perap. Jadi kita akan goreng ayam ini dan untuk lagi sedap, ayam ini kita akan potong dalam bentuk yang kecil-kecil. Kita goreng dan juga kita telah pun siap dan kita boleh makan dengan nasi putih panas, sambal belacan, timun batang dan juga kita sertakan sekali dengan gulai nasi kawuk. Masyarakat negeri Kelantan yang kebanyakannya terdiri daripada kaum Melayu dan juga kaum Cina, mereka akan makan nasi kawuk ini ataupun nasi belau ketika sarapan ataupun makan tengah hari. Sambal yang pedas sangat sesuai dimakan dengan gulai dan juga timun batang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi kini tiba giliran saya Syuhada Jaafar untuk memperkenalkan makanan tradisional di negeri Melaka. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan kuih angku. Ia merupakan kuih tradisional kaum Cina yang juga popular di kalangan peranakan kaum Baba Nyonya di negeri Melaka. Kuih ini juga dikenali sebagai kura-kura merah. Kenapa kura-kura? Adalah kerana ia melambangkan kekuasaan, panjang usia dan juga ketabahan. Kalau kita tengok kenapa warna merah, kerana kita tahu kaum Cina sangat suka warna merah kerana ia melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Kacang merah yang juga pernah dibuat orang diisikan dengan inti kacang hijau. Oh, dan juga kuih angku ini sangat popular pada Tahun Baru Cina dan sambutan ulang tahun kelahiran kerana melambangkan panjang usia dan kemakmuran. Baiklah, yang seterusnya ialah kuih Puteri Ayu yang juga dikenali sebagai kuih nyonya. Kalau kita lihat, tekstur dia sama seperti apam beras atau apa-apa yang lain. Tapi yang membezakan kuih Puteri Ayu dengan apa-apa yang lain adalah kerana kelapa putih masin yang sudah melekat di atas apam ni. Baiklah, yang seterusnya saya telah memilih kuih cara berlauk ataupun di Melaka lebih dikenali sebagai kuih talam berlauk, di mana kuih ini berasal daripada kaum Melayu yang tinggal di kampung Pulai Melaka. Kalau kita tengok kenapa nama dia berlauk adalah kerana ada pelbagai lauk di atas kuih ini. Kalau kita lihat ada cili merah, ada udang kering, ada bawang goreng dan juga sayur daun sup. Baiklah, yang terakhir saya ingin memperkenalkan kuih keria gula Melaka yang merupakan kuih tradisional Melayu Melaka, di mana siapa yang pernah pergi Melaka pasti akan bersama-sama untuk beratur panjang di kedai kuih keria Melaka antarabangsa Haji Jalil Limbongan. Ni adalah berasaskan keledek, tepung, garam dan gula, dibentukkan seperti cincin, ya, dan juga disaluti dengan cairan gula Melaka untuk sarapan pagi dan minuman petang. Itu saja dari negeri Melaka. Bye.